Okey, hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini sebenarnya kita akan belajar mengenai bab 2, iaitu mengenai evolusi teori pengurusan. So, jika sebelum ni, para pelajar dah diajar mengenai bab 1 iaitu mengenai teori pengurusan. Di dalam teori pengurusan tu kita ada belajar mengenai lebih kurang dalam 4 komponen, iaitu definisi pengurusan, kemudian asas dan prinsip pengurusan dan juga sarjana di dalam teori pengurusan itu. Okey, di mana kita ada sentuh mengenai pengurusan barat dan juga pengurusan Islam. Okey, kalau para pelajar boleh ingat lagi, definisi pengurusan sebenarnya adalah proses mentadbir sumber-sumber secara berkesan dalam mencapai matlamat organisasi. Itu adalah antara kita kata definisi pengurusan yang disampaikan oleh Pamela Lewis. Dia berbeza dengan pengurusan Islam di mana organisasi pengurusan Islam adalah bagi mencapai matlamat organisasi dan juga matlamat akhirat, di mana sama juga seperti apa yang Pamela Lewis cakap, tapi pengurusan Islam dia ada satu komponen yang penting sikit berbanding pengurusan barat, kerana pengurusan barat ni dia lebih kepada matlamat dunia semata-mata. Tetapi berbeza dengan matlamat Islam, kita ada matlamat akhirat, iaitu kita nak mendapatkan keredaan Allah. So kita akan mencapai al-falah dalam mencapai matlamat organisasi. Okey, so kita nak adalah dunia akhirat kedua-duanya. Itu adalah kita kata definisi pengurusan Islam. Dan saya harap para pelajar dapatlah serba sedikit mengenai apa yang saya dah terangkan dalam bab 1. Jika ada kekurangan, contohlah kata saya cakap terlampau laju, para pelajar kurang faham sebab tak ada buku, dan sebagainya, boleh sahaja bertanya kepada saya menggunakan medium Google Classroom. InsyaAllah saya akan cuba jawab segala persoalan para pelajar, dan saya cuba sedaya upaya supaya para pelajar boleh faham bab 1 tu dengan baik. Seterusnya, saya rasa last week mesti para pelajar dah jumpa dengan pensyarah tutorial masing-masing, betul tak? Bagi DPSU 1A, 1B, 1C dan juga DPM dan juga DPZW, pensyarah masing ataupun pensyarah tutorial adalah Puan Hazira binti Mustafa. Manakala bagi DPIH 1A, pensyarah tutorial awak adalah Miss Fatin Afiqah binti Jamaluddin. Manakala bagi DPIH 1B dan DPIH 1C, pensyarah awak ialah Ustazah Hasanah binti Ishar. So saya harap pensyarah-pensyarah tutorial telah memperkenalkan diri masing-masing dan dalam masa yang sama mereka telah menerangkan kepada para pelajar bagaimana ingin memulakan kita kata tugasan, iaitu profil syarikat, dan juga bagaimana ingin membuat pembentangan. Jika masih tiada penerangan, jangan risau sebab minggu ni adalah minggu kedua para pelajar akan berjumpa dengan pensyarah tutorial. Dan minggu ketiga pun para pelajar akan masih berjumpa dengan pensyarah tutorial. So para pelajar boleh bertanya direct mengenai persoalan-persoalan yang ada di minda mengenai tugasan yang diberikan, iaitu mengenai profil syarikat. Dan jenis-jenis syarikat juga perlu tanyalah kepada para pensyarah tutorial masing-masing agar para pelajar dapat memilih jenis syarikat yang sesuai. Macam kita discuss hari tu, sebenarnya jenis syarikat kalau pada saya memang terpulang, tapi sebenarnya dia bergantung kepada pensyarah tutorial masing-masing. Kerana satu, mereka yang akan tanda awak punya semua assessment, bukan saya. Saya hanya diberikan tugas dan amanah untuk memberikan kuliah kepada para pelajar sahaja. So saya harap sangat-sangat jasa baik para pelajar untuk berhubung terus dengan pensyarah tutorial masing-masing dalam menjayakan tugasan yang diberikan. Hashtag 3.5 ke atas. Hashtag dekan semua. Sebab apa? Kalau kita dapat dekan pada semester pertama, insyaAllah kita punya jalan untuk sentiasa dekan dan kekalkan 3 pointer tu, dia akan lebih baik lah. Maksudnya akan so kita harap semua benda tu berlaku. Rasanya madam dah banyak membibel, betul tak? Sorry lah buku saya terjatuh. Dan saya faham para pelajar pun ada yang dah dapat buku, tapi masih ada yang tidak. Sebab macam saya cakap pada minggu pertama dan kelas pertama,
Saya order 300 buah buku sahaja. So, mungkin ada balance-balance lagi yang masih tidak dapat. Mungkin kalau dah dapat, Alhamdulillah lah. Okay, so kita masuk pada bab 2. Okay, bab 2 iaitu mengenai evolusi teori pengurusan. Okay, kita sebenarnya terdapat dua lah. Kita belajar mengenai evolusi teori pengurusan Barat dan juga evolusi teori pengurusan Islam. Pada hari ini, saya nak sentuh satu sahaja, iaitu mengenai evolusi teori pengurusan Barat. Sebab evolusi teori pengurusan Islam, saya akan sentuh pada next kuliah. Okay, dalam video yang seterusnya. Supaya para pelajar bolehlah kita kata spend time. Spend time untuk apa? Untuk buat nota, dengar, belajar dan sebagainya. Sebab harus diingat, kuis, ujian, okay, ataupun kuis lah yang paling dekat akan keluar bab 1 dan bab 2. So, perlulah bersiap sedia untuk membuat nota tangan, okay, membaca, belajar bagi bab 1 dan bab 2 dalam masa terdekat. Okay, bukan nak takut kan? Tapi kalau boleh biarlah kuis tu kita semua dapat 10/10. Sebab lebih mudah. That's why kalau ada buku, okay, kemudian kita kata belajar awal, so insyaAllah boleh dapat 10/10. Okay, so kita masuklah. Okey, dalam evolusi teori pengurusan Barat, dalam evolusi pengurusan Barat sebenarnya terdapat 3 fasa. Okey, saya buang muka saya sekejap, okey, supaya korang boleh lihat slide ni. Okey, yang pertama adalah pendekatan klasikal, okey, iaitu pendekatan yang paling klasik lah, pendekatan pada fasa pertama kita sebut. Okey, yang kedua adalah pendekatan pentadbiran dan pengurusan. Dan yang ketiga adalah pendekatan tingkah laku dan hubungan manusia. Okey, apa perbezaan ketiga-tiga evolusi ini? Dia samalah. Kalau zaman dulu, okey, kita tak ada kereta, betul tak? So, kita pakai kereta kuda. Tapi sekarang kita ada kereta. Dan pada masa sekarang, kalau dulu kita perlukan minyak, petrol, tapi sekarang kita ada electric car. Itu adalah maksudnya evolusi. Maksudnya perubahan daripada satu tahap kepada tahap yang lain. Okey. So, kalau boleh dilihat kat sini, para pelajar boleh buka lah pada muka surat 17 di dalam buku masing-masing. So, kita akan belajar sambil-sambil tu saya akan sebut di bahagian mana supaya para pelajar boleh tengok dan dalam masa yang sama boleh highlight lah. Okey. Apa-apa yang penting berkaitan apa yang saya cakap ni. Okey, itu adalah kita kata perbezaan ketiga-tiga fasa tersebut. Okey, kerana kita kata bila kita kata evolusi dia mesti perubahan. Bila kita kata perubahan dia mesti ada pembangunan, perkembangan dan sebagainya. So setiap fasa tu dia ada perbezaan. Okey, sama ada ketara atau tidak tapi still ada perbezaan. Okey. Bawah tu kalau para pelajar boleh tengok, okey, di dalam pengurusan Barat terdapat 3 fasa evolusi utama di dalam teori pengurusan. Penjelasan mengenai evolusi tersebut boleh dilihat dalam slide yang seterusnya. So, saya rasa kita terus jump ataupun move kepada slide yang seterusnya supaya para pelajar boleh faham lagi mengenai 3 fasa evolusi pengurusan Barat ni. Okey? Okey, ni ada dalam muka surat 17 lah. Sama je dia punya smart shape ataupun kita kata image yang saya ambil ni. Okey, iaitu pertama pendekatan klasikal, di mana matlamat pendekatan klasikal adalah untuk meningkatkan kecekapan pekerja dan meningkatkan produktiviti organisasi. So kat sini matlamat dia adalah increase, okey, naikkan kecekapan pekerja dan increase, okey, productivity organisasi. So itu adalah dia punya keyword. Okey, dan sarjana dia, okey, yang pertama adalah Frederick Winslow Taylor ataupun dikenali dengan nama Taylor. Okey, kemudian kita ada pasangan suami isteri iaitu Frank dan Lillian Gilbert. Okey, dan juga Henry Lawrence Gunn. Okey, yang ini adalah kita kata pelopor ataupun fasa pertama iaitu pendekatan klasikal. Okey, di mana mereka ni kita kata sebenarnya adalah lebih kepada untuk meningkatkan kecekapan pekerja kerana mereka percaya bila kecekapan pekerja itu meningkat, okey, productivity organisasi meningkat, so kita akan dapat capai matlamat organisasi itu dengan lebih baik. Okey, so kita akan lihatlah apa sebenarnya yang ketiga-tiga tokoh ni sediakan dalam mencapai matlamat tadi. Nanti itu dalam slide yang seterusnya. Okey,
Yang kedua adalah pendekatan pentadbiran dan pengurusan. Dekat sini, kalau para pelajar boleh tengok apa beza dengan keyword pendekatan klasikal tadi. Okey, maksudnya mereka ni sebenarnya mengkaji struktur organisasi. Okey, dan membawa kepada kecekapan dan keberkesanan yang tinggi. So, dia sebenarnya nak kaji struktur organisasi, dia nak tengok. Okay, apa yang boleh dibawa, apa yang tak boleh dibawa dalam masa yang sama nak capai kecekapan dan keberkesanan yang tinggi. Okay, ataupun dalam bahasa mudahnya lah, sebenarnya adalah diorang ni pun nak tingkatkan kecekapan pekerja. Okay, tapi bukan sekadar kecekapannya, tapi keberkesanan pekerja untuk mencapai produktiviti organisasi. Kalau tadi pendekatan klasikal, dia lebih kepada kita kata kecekapan pekerja. Tetapi pada pendekatan pentadbiran dan pengurusan, dia adalah kecekapan dan keberkesanan. Maksudnya bukan sekadar kita kata pekerja tu cekap, tapi dalam masa yang sama, apa yang pekerja tu lakukan perlulah berkesan supaya dapat meningkatkan produktiviti organisasi. Itu beza di antara pendekatan klasikal dan pendekatan pentadbiran pengurusan. Okey, saya ulang semula supaya para pelajar boleh highlight perkataan yang betul. Okey, sebenarnya untuk pendekatan klasikal, dia nak meningkatkan kecekapan pekerja untuk meningkatkan produktiviti syarikat ataupun organisasi. Manakala untuk pendekatan pentadbiran dan pengurusan, dia nak meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pekerja untuk meningkatkan produktiviti organisasi. Mungkin boleh tambah perkataan selepas kecekapan dan keberkesanan yang tinggi dalam mencapai produktiviti organisasi ataupun dalam meningkatkan produktiviti organisasi. Saya ulang semula untuk fasa yang kedua ni, pendekatan pentadbiran dan pengurusan. Matlamat atau tujuan kajian adalah untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pekerja dalam meningkatkan produktiviti organisasi. Saya harap semua para pelajar boleh dapat dia punya keyword. So, senang nak bezakan di antara pendekatan klasikal dan pendekatan pentadbiran dan pengurusan. Okey, kenapa fasa 1 dan fasa 2 tu berbeza? Macam saya cakap tadi, bezanya pada fasa 1, dia nak pekerja sahaja cekap. Okey, pada fasa 2, mereka nak pekerja cekap. Tapi dalam masa yang sama, kaedah yang diguna pakai oleh pekerja tu ataupun flow yang diarahkan oleh pengurusan tu, dia nak flow itu berkesan. Itu beza di antara pendekatan klasikal dan juga pendekatan pentadbiran dan pengurusan. Okey, sarjana dan tokoh dia adalah Max Weber dan juga Henry Fayol. Henry Fayol ni antara nama yang famous sekali dalam pengurusan barat. Ini antara sarjana yang memang famous lah. Yang teori Henry Fayol ni memang digunakan di mana-mana. Kalau kita lihat pada bab 1, kita ada belajar mengenai contoh organisasi Islam iaitu Lembaga Tabung Haji. Pada muka surat 10. Iaitu kita ada proses perancangan, penyusunan, kepimpinan dan pengawasan. Sebenarnya benda tu datang daripada teori Henry Fayol sebab dia teorikan. Islam dia tidak teorikan. Kita lebih kepada macam saya cakap sunnah perbuatan. Dan fasa yang ketiga adalah pendekatan tingkah laku dan hubungan manusia. Kalau kita lihat fasa pertama dan kedua ni, beza dengan fasa yang ketiga adalah sebenarnya saya ada nampak salah ejaan yang saya type dalam slide tu, objektif. Sebenarnya objektif. Saya rasa dalam buku awak pun mesti objektif juga. So awak boleh betulkan lah. Di mana pada muka surat 17 tu, di mana kajian tentang bagaimana tingkah laku pengurus dapat mendorong dan memotivasikan pekerja supaya mereka cekap dalam mencapai objektif yang telah ditetapkan. So perkataan objektif itu sila tukar kepada objektif. Pada fasa ketiga ni, nama fasa pun kita dah tengok, pendekatan tingkah laku dan hubungan manusia. So dia punya special dia adalah di mana sebenarnya mereka ni cuba untuk memasukkan elemen motivasi. So sebab dia beranggapan bahawa jika manusia atau pekerja tu bermotivasi, so matlamat
okey, organisasi tu dapat dicapai dengan baik. Okey, itu antara kita kata perbezaan di antara ketiga-tiga evolusi lah. Okey, dan dalam fasa ketiga ni antara sarjana dan tokoh yang ada adalah okey, Mary Packer Follett, Hugo Munsterberg dan juga Elton Mayo. Okey, jangan sebut mayonis pula dalam hati. Okey, nama dia Elton Mayo. Okey, sorry, gurau je. Okey, so seterusnya adalah kita akan belajar mengenai okey, boleh tengok kat sini lah. Okey, iaitu mengenai sarjana dan teori di dalam pendekatan klasikal. So, mari sama-sama lihat siapakah sarjana dan apakah teori yang mereka keluarkan di dalam pendekatan klasikal. Okey, so kita move to the next slide. Okey, so ini dia. Ni antara yang famous lah, yang memang terkenal. Okey, di mana yang pertama, okey, sarjana pertama atau tokoh pertama adalah Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor dilahirkan pada tahun 1856. Okey, beliau ni digelar sebagai bapa pengurusan saintifik. So dapat lihat daripada gelaran beliau. So maksudnya dia memang nak capai matlamat organisasi tu secara berkesan. Okey, di mana beliau membuat kajian mengenai hubungan di antara pekerja dan tugas yang dibentuk untuk dilaksanakan oleh pekerja. So dia nak tengoklah, antaranya dia nak tengok pekerja dengan tugas tu dia akan susun, okey, dan bagaimana pekerja itu melaksanakan dia punya tugasan. Okey, dan kalau kita lihat dekat sini pada muka surat 18, okey, saya tengok buku sambil saya cakap supaya korang boleh highlight. Bapa pengurusan saintifik itu adalah antara, okey, kita kata poin yang penting. Okey, dan kalau tengok kat sini, selepas tu dia ada kata teori ini mengkaji perhubungan di antara pekerja dan tugas yang dibentuk untuk dilaksanakan oleh pekerja tersebut. Okey, Frederick Winslow Taylor ni pada awalnya adalah pengurus pengeluaran. So memang dia kerja dalam manufacturing company. Okey, dan kemudiannya menjadi seorang perunding ataupun konsultan. Dan beliau mengajar pengurus-pengurus lain bagaimana melaksanakan teknik pengurusan saintifik. Sebab tu dia dapat dia punya gelaran tu, iaitu bapa pengurusan saintifik. Dia bukan sahaja keluarkan teori, tetapi dia cuba untuk supaya pengurus lain implement teori tersebut. Okey. Dan juga Taylor percaya bahawa jika masa dan usaha yang dilakukan oleh pekerja dalam pengeluaran seunit barang dapat dikurangkan dengan meningkatkan pengkhususan dan pembahagian kerja, maka proses pengeluaran bertambah cekap. Okey. Di mana kat sini disebutlah, okey, kalau boleh lihat kat sini dia cakap, okey, kalau kita khususkan pekerja tersebut, okey, saya bagi contoh mudah. Okey, kalau awak sedar waktu MIS awak ada kita kata PC pemudah cara, betul tak? Waktu hari awak mendaftar, saya bagi contoh. Okey, daripada poin pertama ke poin kedua, dia bukan adalah individu yang sama yang akan tunjukkan flow kepada awak. Okey, itu adalah kita kata pengkhususan, di mana setiap PC diletakkan di poin-poin berbeza supaya dia dapat mengendalikan para pelajar dengan lebih baik. Itu antaranya lah. Dan kalau awak lihat juga pada waktu hari awak mendaftar, okey, kita ada poin-poin. Pertama, cek suhu. Kedua, cek dokumen. Ketiga, cek kita punya slip gaji. Keempat, dan seterusnya. Betul tak? Itu adalah pengkhususan kerja. Okey, sebab apa? Bila kita buat pengkhususan kerja, okey, maksudnya individu yang hanya buat spesifik kerja, dia akan buat dengan lebih cepat sebab dia dah tahu dah apa requirement, apa keperluan dan sebagainya. Tak adalah dia perlu cek sesuatu, bila tak tahu dia tanya orang. Okay, that's why itu antara yang kita panggil sebagai pengkhususan kerja. Okay, atau contoh lain dia, katalah kita kerja dekat kilang roti. Okay, kalau awak tengok kilang roti pun dia ada buat pengkhususan kerja, di mana dia akan ada orang yang mengadun roti, okay, orang yang membentuk roti, orang yang membakar roti, orang yang membungkus roti, orang yang menghantar roti ke kedai. Itu pun dinamakan pengkhususan kerja. Kenapa bagusnya pengkhususan kerja ni? Sebab seseorang individu tu dapat excel dalam sesuatu perkara. Maksud excel kat sini adalah dia dapat buat dengan cemerlang. Okey, dia memang akan jadi cemerlang bila hari-hari dia buat benda yang sama. Okey, contohlah kalau awak diberikan arahan untuk masak selama 2 minggu, masak nasi je. Hari pertama mungkin awak kena letak jari kan, macam kita biasa buat atau mak kita biasa buat. Okey, letak jari, tengok paras air tu, betul tak?
sama ada lebih ke, kurang ke, macam mana. Hari kedua awak akan buat benda yang sama. Hari ketiga awak akan buat benda yang sama. Tapi hari keempat dan kelima awak dah boleh agak. Sebab apa? Sebab awak dah biasa buat. So awak dah tahu dah kalau 5 scoop air dia memang sampai paras tinggi sikit daripada beras. So tak perlu masukkan jari, awak dah rasa dah mesti okey punya. So itu antaranya yang kita kata pengkhususan. So bila hari-hari individu tu buat kerja yang sama, so dia akan menjadi seorang yang excellent lah dalam tugas dia yang khusus. Okay, itu maksud pengkhususan kerja. Okay, dan kalau boleh dilihat dekat sini, okay, teori lain yang beliau perkenalkan adalah berkaitan dengan prinsip pengurusan saintifik. Okay, di mana penentuan pergerakan, okay, pengkhususan kerja, perancangan dan penjadualan rapi, pemilihan dan pengambilan kaki tangan yang rapi dan juga insentif upah. Okay, penerangan mengenai perkara ni ada pada muka surat 24. So nanti para pelajar boleh buka lah page 24 dan boleh lihat mengenai teori Frederick Winslow Taylor. Di situ ada latar belakang mengenai Frederick Winslow Taylor. So saya bacalah sedikit. Di mana nama sebenar beliau adalah Frederick Winslow Taylor dan gelaran beliau adalah Taylor. Dilahirkan pada tahun 20 Mac 1856. Beliau merupakan warga Amerika Syarikat, dan kemudian beliau bekerja sebagai jurutera dan kemudian menjadi perunding ataupun konsultan di Midvale Steel Company, iaitu sebuah manufacturing company pada tahun 1878. Dan kerana beliau ni banyak berjasa di dalam teori pengurusan, so dia digelar, dia ada 2 gelaran. Pertama, Bapa Pergerakan Kecakapan. Yang kedua adalah Bapa Pengurusan Saintifik. Maksudnya teori yang dikeluarkan bukan sekadar untuk kegunaan beliau, tetapi dia mula mengorak langkah dengan menyampaikan teori-teori itu kepada semua pengurus-pengurus yang lain supaya para pengurus yang berada di industri boleh mengimplementasi kaedah tersebut supaya syarikat dapat mencapai satu tahap produktiviti yang diharapkan. Itu adalah maksud dia. Kalau kita lihat juga, beliau ni antara pencapaian beliau adalah mereka sistem untuk memaksimumkan kerja yang efisien daripada pekerja dan mesin. Maksudnya kalau dulu pekerja saja yang buat kerja, so sekarang dia akan mencipta satu mesin di mana pekerja tu hanya perlu menggerakkan mesin tersebut dan kerja itu boleh dijalankan oleh mesin tersebut dengan pengawalan daripada pekerja. Ini contoh yang mudah lah. Kita bagi contoh. Kalau dulu ada seorang individu nak jahit baju, kalau dia jahit tangan, sehari dia boleh siapkan dalam 3 helai baju. Ambillah roughly 3 helai baju sehari. Tapi kalau diguna mesin, kemungkinan produktiviti tu akan lebih baik. Tapi mesin tu tak boleh bergerak sendiri tanpa manusia, betul tak? Mesin jahit baju tu dia masih memerlukan manusia. Oleh itu daripada 3 dia akan meningkat kepada 5. So peningkatan produktiviti tu menjadi +2. Itu yang telah dibuat oleh Frederick Winslow Taylor. Di mana kalau di kilang tersebut memerlukan, dia kata, bantuan daripada mesin, so dia akan cipta mesin tapi dengan pengawalan pekerja. Itu antaranya lah sumbangan beliau. Ada pada muka surat 24. Para pelajar boleh tengok. Yang kedua adalah beliau fokus terhadap kajian mengenai masa dan pergerakan dan bagaimana menyelesaikan tugas dalam jangka masa yang singkat. So dia cari mengenai maksudnya dalam satu tugas tu bagaimana kita nak selesaikan satu tugas tu dalam masa yang singkat. Jika sebelum ni kita ambil masa untuk jahit 5 helai baju tu katalah 1 hari setengah. That's why Frederick Winslow Taylor dia buat mesin untuk membantu supaya dapat siapkan dalam sehari. Itu antara yang diberikan. Dan hasil karya beliau, para pelajar boleh buka surat 25 dan boleh lihat Notes on Belting pada tahun 1894, A Piece Rate System, kemudian Shock Management, On the Art of Cutting Metals, Principle of Scientific Management. Ini antara karya beliau lah. Dan prinsip-prinsip pengurusan saintifik yang dikeluarkan adalah penentuan pergerakan, di mana beliau membina satu kaedah saintifik dengan menentukan pergerakan dan perjalanan kerja supaya dijalankan dengan lebih efisien. Dengan ini
kerja dapat disiapkan dengan lebih cepat dan peratusan untuk menyiapkan tu akan pada tahap yang paling tinggi. So maksudnya dia akan, kita kata, tentukan flow lah, flow kerja kat situ. Okey, penentuan pergerakan, apa yang perlu kita kata pekerja tu gerak. Okey, hanya digerak badan ke, gerak tangan ke, ataupun bagaimana. Dia tadi dah perlu bangun, kemudian duduk semula untuk jahit semula. Okey, contoh dia kalau kita buat jahit baju lah, kita ada 5 stesen. Yang pertama, potong baju. Okey, yang kedua adalah jahit tepi. Yang ketiga adalah jahit semua komponen baju. Yang keempat adalah serika. Yang kelima adalah packaging. So, apa kita kata penentuan pergerakan kelima-lima individu ni buat? Okey, maksudnya seorang tu jahit, dah selesai dia akan letak di tepi meja. So, selesai jahit dia tak perlu bangun, dia letak je kat tepi meja. So, individu kedua yang akan ambil. Okey, lepas individu kedua akan ambil, selesai dipotong, individu kedua akan jahit tepi. Kemudian diletakkan di tepi meja. Okey, kemudian dalam masa yang sama, individu ketiga pula ambil kain tersebut daripada individu yang jahit tepi tadi. Okey, dan dia akan mula menjahit baju tu supaya dia jadi sekeping baju. Okey, selepas dia selesai jahit baju tu, okey, dia akan letak di tepi supaya individu keempat boleh ambil dan serika baju tersebut. Bila individu keempat serika baju tersebut, okey, dia akan letak di tepi dan individu kelima akan ambil, maksudnya, dan dia akan hantar ke, dia akan packkan baju tu sebelum dihantar ke kotak. Okey, dan mungkin proses tu bukanlah proses yang berjalan lepas satu. Mungkin proses tu, okey, maksudnya bila dah siap akan ada troli tu yang akan ditolak ke individu kedua. Okey, dan troli individu kedua akan ditolak ke individu ketiga. Itu antara kaedah yang diguna pakai di dalam penghilangan ataupun manufacturing. Okey. Dan page lain macam pengkhususan kerja, perancangan dan penjadualan yang rapi, pemilihan dan pengambilan kaki tangan yang rapi, dan insentif upah, saya nak para pelajar cuba baca. Okey, cuba baca dan dalam masa yang sama cuba faham. Okey, dan saya akan buat nanti, okey, iaitu soalan berkaitan dengan prinsip pengurusan ni. Okey, supaya saya nak tengok para pelajar faham ke tidak. Faham bukan sekadar memberikan definisi, tetapi saya nak para pelajar berikan contoh. Okey, macam saya berikan contoh tadi. Boleh Okey. So, seterusnya adalah pasangan suami isteri iaitu Frank dan Lillian Gilbert. Okey, kita tengok slide je lah. Okey. Frank dan Lillian Gilbert merupakan pasangan suami isteri. Okey, kalau tengok kat atas ni memang dah dinyatakan lah di mana Frank dilahirkan pada tahun 1868, manakala Lillian Gilbert dilahirkan pada 1878. Okey, dan boleh tengok ni muka surat 18 mengenai mereka. Kajian mereka adalah mengurangkan pergerakan kerja kepada pergerakan yang paling asas. So, di mana pekerja tu tak perlu gerak banyak. Dia mungkin gerak satu atau dua ataupun yang perlu sahaja. So, tujuan dia adalah untuk menganalisis pergerakan pekerja dalam melaksanakan tugas dan juga masa yang diambil. Dan yang kedua adalah untuk mencari jalan ataupun cara terbaik bagi melaksanakan tugas tersebut, di mana mana-mana pergerakan yang tidak diperlukan akan dibuang daripada pergerakan yang sebelumnya. Maksudnya kalau ada pergerakan tak perlu, so dia akan buang supaya kita kata produktiviti itu akan lebih tinggi. Okey? Sebenarnya Frank dan Lillian Gilbert ni adalah merupakan kita kata pengikut kepada idea pengurusan saintifik yang dikenalkan oleh Taylor. So diorang keluarkanlah teori diorang sendiri. Okey? So kajian lain beliau adalah mengenai keletihan di tempat kerja. Okey, kerana pasangan suami isteri ni mendapati bahawa ciri-ciri fizikal di tempat kerja boleh menyumbang kepada tekanan pekerja, seterusnya menyebabkan keletihan, dan ini akan membantu mempengaruhi prestasi pekerja. Okey, so kalau kita lihat dekat sini, kita lihat di mana sebenarnya macam saya sebutlah pada kuliah yang pertama kita buat Google Meet. Okey, di mana kalau para pelajar boleh tengok Google, kenapa dia buat so happy, so fun dalam organisasi dia. Kerana dia nak kurangkan apa dia tadi? Keletihan
pekerja di tempat kerja. So bila pekerja tak rasa tempat kerja dia seperti tempat kerja, so mereka akan lebih produktif. So dia akan selesa dan kita kata level of productivity dia akan meningkat. Okay, so bila dia selesa dia akan buat dengan lebih baik. Itu contoh lah. Okay, contoh kalau kita pergi makan, contoh kita ni kadang-kadang bila makan kita mesti sakit perut. Okay, ada orang kalau dia tak biasa dengan mana-mana tempat, dia akan tahan sampai balik rumah, betul tak? So sama juga macam pekerja. So bila pekerja rasa kurang selesa, so sebenarnya dia akan menyebabkan produktiviti tu menurun. Okay, maksudnya kalau boleh buat sekarang, dia akan tunda sampai boleh buat. So kita tak nak benda tu terjadilah dalam sebuah organisasi. Okay, so seterusnya adalah Henry Lawrence Gunn. Henry Lawrence Gunn ataupun Gunn, okay, lahir di Maryland pada tahun 1861. Beliau sebelum bekerja sebagai jurutera, beliau adalah seorang guru. Okay, beliau adalah individu yang membaiki teori Frederick Winslow Taylor. Okay, dia ni adalah graduan daripada Johns Hopkins University, okay, dan merupakan rakan sekerja Frederick Winslow Taylor. Okay, antara sumbangan Henry Lawrence Gunn boleh lihat daripada page 19 pada muka surat 19 yang para pelajar, pada muka surat 19. So dia ni adalah membaiki konsep yang dicipta oleh Frederick Winslow Taylor. Okay, di mana kalau tengok sebelum ni, okay, antaranya dia ada buat penentuan pergerakan dan sebagainya. So dia baikilah sikit. Yang kedua, dia mementingkan konsep kerjasama yang harmoni di antara pihak pengurusan dan pekerja. So dia anggap bahawa kerjasama antara pengurusan dan pekerja tu perlu supaya kalau kita nak produktiviti meningkat, komunikasi, okay, dan juga kita kata hubungan tu perlu baik. Yang ketiga, beliau mengatakan bahawa ahli organisasi, pengurus ataupun mana-mana orang yang bekerja dalam organisasi perlu mempelajari ilmu pengurusan. Kerana apa? Bila kita pelajari ilmu pengurusan, baru kita faham apa masalah, bagaimana nak selesaikan masalah. Okay, dan yang keempat, beliau memperkenalkan sistem bonus. So sistem bonus ni adalah kepada pekerja yang cemerlang. Yang kelima, okay, beliau merupakan pelopor carta Gantt. Carta Gantt ni atau Gantt chart ni memang sangat famous. Dan para pelajar pun memang gunalah waktu menyediakan folio, waktu form 1, form 2, form 3, form 4, form 5. Okay, boleh tengoklah dekat next slide ni ada carta Gantt. Ini contoh carta Gantt di mana di atas tu adalah kita kata ruang masa. Okay, di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam, minggu ketujuh, minggu ke-8, minggu ke-9 dan sampai minggu ke-12. Banyak pula saya cakap. Okay, dan ada colour hijau. Okay, ni oranye, kuning, biru, okay, merah. So boleh lihatlah ini adalah butiran dia. Okay, daripada awal sampai akhir. Maksudnya yang hijau ni dia hanya buat seminggu. Kemudian yang oranye ni hanya buat seminggu. Okay, yang pembinaan kandungan daripada segi teks, gambar, animasi dan video ni dibuat daripada minggu kedua sampai minggu ke-7. Okay, kemudian pembinaan antara muka, skrin, muka hadapan dan muka belakang dia buat daripada minggu ke-3 sampai minggu ke-6. So nak ceritakan flow tu, okay, ada flow yang dia akan bertindan minggunya, ada flow yang tidak akan bertindan minggunya. Maksudnya boleh dibuat sekali. So carta Gantt ni adalah membantu orang untuk menceritakan flow-flow kerja masing-masing. Okay, seterusnya adalah okay, pendekatan pentadbiran dan pengurusan. Ini adalah evolusi yang kedua. Okay, sama juga kita akan discuss pasal dia punya sarjana dan juga teori. So kita kata sarjana yang pertama adalah Max Weber. Okay, di mana Weber ni dilahirkan pada tahun 1864. Okay, dan merupakan pengasas kepada teori birokrasi. Okay, dan pentadbiran teori birokrasi ni ada 5 prinsip macam yang saya tulis kat bawah ni. Dan kalau para pelajar nak lihat, okay, teori ni ada di dalam muka surat 20. Muka surat 20, muka surat 20. So boleh buka muka surat 20 dan sama-samalah kita baca dan fahamkan. Okay, yang pertama adalah authority, di mana kuasa sah pengurus yang didapati daripada kedudukan pengurus
di dalam organisasi dan ianya diberikan kepada pengurus oleh kuasa tertinggi seperti lembaga ahli pengarah ataupun BOD atau dalam bahasa Inggerisnya adalah Board of Director. Kepada pengurus tersebut untuk bertindak, membuat keputusan dan memberikan arahan kepada pekerja. Okey, authority ni dalam bahasa mudanya adalah sebuah kuasa. Okey, satu kuasa. Tapi kuasa tu mestilah diberikan kepada orang yang berautoriti. Ataupun kita kata orang yang layak. Contoh, macam kita ada isu politik kan baru-baru ni sebelum berlakunya COVID, di mana terdapat pergolakan politik yang menyebabkan PRU 14 tu, iaitu pemenang dia tu terpaksa diturunkan. So bila terpaksa diturunkan, kita ada sultan. So sultan yang memberikan, kita kata dia ada kuasa khas yang boleh memberikan kuasa kepada satu individu untuk mengawal selia negara. So that's why lah PM kita tu sebenarnya dia dapat kuasa sah, dia dapat authority untuk mengendalikan semua perkara. Itu contohlah. Tapi orang yang memberikan kuasa tu perlulah orang yang berautoriti ataupun orang yang kita kata berkuasa yang paling tinggi lah. Contoh lain macam Sultan Melaka kan yang ada Facebook tu kan, yang tu tidak, dia yang mengaku sultan, tapi tiada siapa yang memberikan dia ataupun memberikan beliau kuasa kesultanan. So dia tu hanya dianggap sultan oleh diri beliau dan bukan oleh orang lain. Yang kedua adalah jawatan. Jawatan, individu memegang jawatan bukan disebabkan oleh kedudukan sosial tetapi disebabkan oleh prestasi. Max Weber menyatakan perlu benda ni sebab dia rasakan bahawa individu yang nak pegang jawatan tu perlulah mempunyai prestasi diri yang baik. Kita panggil teori birokrasi kerana birokrasi ni kalau fahamnya orang dia leceh, tapi pada apa yang Weber perkenalkan adalah dia nak buat seolah-olah ataupun maksudnya pengurusan tu dia lebih telus dan tiris. Max Weber menyatakan ia sebagai keperluan kerana kedudukan sosial tidak sepatutnya diambil kira dalam memberikan jawatan kepada individu, tetapi perlu dilihat daripada prestasi yang pertama, kemahiran yang kedua, kepakaran yang ketiga dan pengetahuan individu tersebut. Dia rasa kalau sebuah jawatan tu perlulah diberi kepada orang yang layak disebabkan oleh kita kata dia punya background, bukan background sosial dia tapi background belajar dia, prestasi dia dan sebagainya. Dan yang ketiga, kalau para pelajar boleh tengok, yang ketiga pada muka surat 20 juga, iaitu tugas dan tanggungjawab. Kedudukan, jawatan, autoriti, tugas dan tanggungjawab mestilah dijelaskan dengan terperinci. So bila seseorang individu tu dapat dia punya jawatan, so dia perlulah tahu apa dia punya bidang tugas, apa yang perlu dilaksanakan dan ianya perlulah jelas. Supaya apa? Bila jawatan individu tu diwujudkan, so dia dalam masa yang sama dapat memaksimumkan kita kata matlamat organisasi. Bukan diwujudkan atas dasar suka-suka. Diwujudkan kerana dia dapat menaikkan matlamat organisasi. Yang keempat adalah hierarki kehidupan. Hierarki bukan kehidupan, salah, hierarki kedudukan. Maaf anak-anak, saya tak tahulah saya type time bila ni, saya tak sedar. So hierarki kedudukan. So betulkan dalam slide tu pun saya minta lah betulkan. Dan insyaAllah sebelum saya hantar slide tu saya akan betulkan lah hierarki kedudukan. Maaf dalam buku betul, saya type yang salah. Nampak sangat typonya. Kita dalam sebuah syarikat perlu ada hierarki kedudukan supaya pekerja boleh mengetahui siapa dan kepada siapa mereka patut melapor. Ini bertujuan bagi memastikan pekerja dan pengurus fahamlah bentuk atau saluran komunikasi dalam sebuah organisasi. Ini terjadi contohlah bila dalam flow kita bila kita nak cakap dengan ibu atau ayah kita. Ini contoh paling basic lah. Kalau kita nak minta something, contohlah kan waktu sekolah kita nak pergi camping. Camping yang sekolah sediakan. Kita akan bagi tahu mak kita akan bagi tahu ayah kita. So sama juga. Lainlah kalau awak rapat dengan ayah awak kan. Tapi pada zaman saya dia punya flow begitu.
Maksudnya nanti bila mak dah sampaikan ke ayah, okey, ayah akan sampai kat mak, keputusan dia apa, mak akan sampaikan ke kita, apa keputusan ayah kita. So itu adalah flow dia. Okey pelajar, kod kelas pada hari ini adalah QA154. Okey, QA154. So, pastikan para pelajar isi Google Form di bahagian kedatangan kelas dan juga masukkan kod kelas yang saya berikan tadi. Okey. Okey pelajar, kita sambung kepada fungsi-fungsi pengurusan. Fungsi-fungsi pengurusan merupakan antara teori ataupun sumbangan yang diberikan oleh tokoh yang kita belajar pada hari ini, iaitu Henry Fayol. Okey, seperti yang kita tengok, dia punya gelaran adalah bapa pemikiran pengurusan. Oleh itu, fungsi-fungsi pengurusan itu sebenarnya datang daripada dia, dipeloporkan oleh beliau. Okey, terdapat 5 fungsi pengurusan di sini. Okey, yang pertama, perancangan. Yang kedua adalah penyusunan. Yang ketiga, pengarahan. Yang keempat, penyelarasan. Dan yang kelima adalah pengawalan. Okey, kelima-lima fungsi ini adalah fungsi yang sentiasa, maksudnya setiap organisasi guna. Okey, sekarang sebenarnya ada yang telah ditambah baiklah, tapi fungsi asas pengurusan ni adalah dipelopor oleh Henry Fayol. Ada yang sampai 6 fungsi pengurusan, ada organisasi yang sampai 7 fungsi pengurusan, ada organisasi yang sampai 8 dia punya fungsi pengurusan. Sebenarnya dia bergantunglah. Okey, sebab kesesuaian organisasi tu dia berbeza. Dia tak boleh satu organisasi ataupun 10 organisasi digunakan strategi ataupun kaedah yang sama. Mereka mesti ada diorang punya kaedah dan strategi yang tersendiri. Okey, kita masuk kepada fungsi pengurusan lah. Okey, yang pertama adalah perancangan. Okey, perancangan seperti yang kita tahu, kata dasarnya adalah rancang. So, nak rancang apa? Rancang aktiviti-aktiviti, okey, ataupun kita kata apa-apa bentuk rancangan yang berkait dengan organisasi dalam mencapai matlamat ataupun kita nak tahu apa haluan organisasi tersebut. Itu adalah perancangan. Okey, kata dasarnya rancang. Oleh itu kita kena cari aktiviti, jalan, cara, okey, bagi mencapai matlamat organisasi. Okey, itu adalah perancangan. So kalau para pelajar nak tengok dia punya explanation, para pelajar boleh buka muka surat 27. Okey, muka surat 27. Okey, dekat sini ada di-explain pasal perancangan, penyusunan, pengarahan, penyelarasan dan pengawalan. Okey, tadi kita dah tengok pasal perancangan lah. Kita baca sikit yang dalam buku tu. Perancangan meliputi aktiviti-aktiviti berhubung dengan ramalan tindakan yang akan diambil pada masa hadapan dan penentuan arah haluan organisasi agar ia dapat berkembang dan mencapai matlamat-matlamatnya. Okey, that's why dalam organisasi dia ada visi dan misi. So dia akan ada rancangan jangka masa pendek dan juga rancangan jangka masa panjang. Sebab benda-benda tu penting. Okey, kalau kita belajar dalam bab 1 sebelum ni, okey, bahagian perancangan tabung haji kita letak visi, misi, objektif. Okey, ataupun matlamat. Di mana kita nak lihat apa sebenarnya yang lembaga tabung haji nak capai. Okey, dalam jangka masa pendek dan dalam jangka masa panjang, dan bagaimana ataupun apakah rancangan ataupun strategi yang diguna pakai oleh LTH ataupun lembaga tabung haji itu sendiri. Itu adalah bermaksud perancangan. Okey, yang poin yang kedua adalah penyusunan. Okey, penyusunan di sini adalah yang kita boleh baca dalam korang punya manual ataupun buku ni. Fungsi penyusunan ini berhubung dengan pembentukan struktur organisasi di samping struktur autoriti, di mana autoriti bermaksud tanggungjawab. Okey, pemberian tugas-tugas untuk melicinkan lagi perjalanan organisasi agar dapat mencapai matlamat organisasi. Okey, penyusunan di sini adalah bermaksud setiap organisasi tu kita kena susun based on apa matlamat organisasi tu. Okey, contohlah kita nak, memang company kita dia punya matlamat adalah untuk kita kata memaksimumkan keuntungan. Dan kita nak jual produk. Contoh produk yang kita jual adalah roti. Okey, so bahagian yang akan ada di kita punya organisasi, contohnya dia akan ada pengurusan kemanusiaan, okey, di mana kita ada
HRM, Human Resource, okay, pembangunan manusia itu sendiri. Okay. Kemudian kita akan ada kewangan, okay. Kita akan ada R&D ataupun penghilangan roti. Kemudian kita akan ada bahagian promosi sebab tujuan utama kita adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Okay. Bila kita ada promosi, kita mesti ada bahagian jualan. So kita kena susun, maksudnya bila kita dah rancang, kita kena susun apa organisasi yang perlu ada dan di mana kita nak letak sumber-sumber yang ada. Okay, sumber-sumber tu bermaksud kewangan, manusia, okay, dan lain-lain lah. Contoh macam kita kata kepakaran, okay, perlu tak nak ambil orang luar untuk konsultan dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan penyusunan di sini. Okay, di mana kita kata kita akan berikan setiap orang tu tanggungjawab. Dan tanggungjawab mereka itulah yang kita akan guna supaya mereka boleh capai, kita kata, matlamat organisasi. Okay, tanpa jabatan-jabatan tertentu, contoh kita nak buka kilang roti, okay, ataupun kita nak jual roti. Tapi kita ada bahagian pembuatan roti, tapi kita tak ada bahagian promosi. Pun tak boleh juga. Sebab apa? Kalau kita buat roti je, bagaimana roti tu nak sampai kepada customer? So, kita perlu ada bahagian promosi dan jualan. So, that's why kita kena menstrukturkan. Selepas kita rancang, kita kena ada buat penyusunan, kena strukturkan balik kita punya jabatan pengurusan supaya dapat mencapai matlamat organisasi terbaik. Okay, so itu adalah penyusunan. Okay, di mana pemilihan, okay, ataupun penyusunan struktur organisasi, okay, atau kata mudahnya jabatan, unit, okay, bagi mencapai matlamat organisasi. Okay, maksudnya kalau kita buka kedai basikal, takkan ada R&D roti kan? So, kedai basikal dia akan ada R&D basikal. So, mungkin kedai basikal ada benda yang tak perlu. Okay, contoh macam packaging. Mungkin bahagian, kita kata bahagian roti tu ada unit packaging. Tapi dekat kedai basikal dia tak ada bahagian packaging. Sebab customer beli direct, so kita terus hantar. Dia tak ada packet macam roti. Itu antara fungsi pengurusan iaitu penyusunan. Okey. Yang ketiga, okey, pada muka surat 27 seperti yang para pelajar boleh tengok adalah pengarahan. Okey, pengarahan kat sini adalah aktiviti ini berkaitan dengan pengarahan kaki tangan bawahan, bentuk saluran komunikasi daripada pengurus kepada pekerja, perlakuan pengurusan, pemberian ganjaran dan hukuman. Okey, kita cerita yang pertama dulu, bentuk saluran komunikasi. Okey, nanti dalam bab 3 korang akan belajar. Sebenarnya bahagian pengurusan ni ada 3. Kita ada pengurusan bawahan, pengurusan pertengahan dan pengurusan atasan. Okey, selalunya masalah adalah pengurusan bawahan akan beritahu kepada pengurusan pertengahan, pengurusan pertengahan akan beritahu kepada pengurusan atasan. Itu adalah masalah. Okay, sebab apa? Sebab pengurusan bawahan yang kerja direct dengan semua benda. Kalau dalam kilang tu dia yang kerja direct dengan mesin, dia yang kerja direct dengan orang dan sebagainya. Okay, kita berbalik semula, itu masalah. Okay, berbalik semula kepada solusi. Okay, kita guna juga piramid 3 yang sama tu. Okay, solusi pula berbeza. Solusi akan datang daripada pengurusan atasan, diberikan kepada pengurusan pertengahan. Kemudian pengurusan pertengahan akan beritahu solusi yang diberitahu oleh pengurusan atasan tadi kepada pengurusan bawahan. Itu flow dia. Flow atas bawah dia. Okey. So sama juga macam ganjaran. Okey. Ganjaran. Okey. Pengurusan bawahan akan dinilai oleh pengurusan pertengahan. Pengurusan pertengahan akan dinilai oleh pengurusan atasan. Okey, itu adalah KPI. Tapi untuk menerima ganjaran, pengurusan atasan akan berikan kepada pengurusan bawahan. Pertengahan. Pengurusan pertengahan akan berikan kepada pengurusan bawahan. Dia punya konsep begitu. Itu adalah maksud pengarahan. So, kita kena faham dululah. Okey, hukuman bagaimana dan sebagainya. Hukuman pun sama. Hukuman akan diberikan mengikut kepada ruang ataupun lingkup kuasa. Tak bolehlah. Contoh, pengurusan bawahan yang akan berikan hukuman kepada pengurusan atasan. Dia tak make sense benda tu. Okey. Dia tak boleh langkau. Ataupun dalam orang Melayu kita kata langkah bendul. Itu maksudnya langkah bendul lah. Okay? Tak dibenarkan dalam sesebuah organisasi bagi perkara tersebut. That's why kita kena faham dulu flow pengarahan. Macam bab 1 kita dah buat dah. Okay? Hierarki kedudukan. Jangkauan kawalan. Kalau ingat lagi term-term tu, memang
you guys memang study lah maksudnya. Okay, I salute that. Tapi kalau tak ingat, silalah buka buku sebab next week dia nak start quiz. So make sure kita kata at least tahulah terma-terma tu, jangan langsung tak tahu. Okay, saya faham ini memang totally teori, tapi nak tak nak sebab dia adalah subjek wajib yang diambil oleh pelajar di bawah Fakulti Pengajian Kontemporari Islam, kecuali bagi Diploma Syariah Islamiah kerana ia merupakan subjek elektif. Okay, kita dah habis dah. Kita akan masuk yang keempat, iaitu penyelarasan. Okay, apa itu penyelarasan? Okay, dalam buku dia tulis fungsi penyelarasan berkaitan dengan aktiviti menggabungkan matlamat bahagian-bahagian yang terlibat. Okay, tujuannya bagi mewujudkan kerjasama antara jabatan-jabatan bagi mencapai matlamat organisasi. So sebenarnya bila kita bekerja dalam sesebuah organisasi, semuanya berkait. Semua unit, semua jabatan berkait. Dia tak ada satu jabatan yang boleh kita kata stand alone. Dia tak boleh. Okay, so dekat sini adalah kita kena capailah matlamat sebab each department tu, okay, ataupun kita kata setiap unit, setiap jabatan tu dia punya matlamat tu berbeza. Okay, contoh kalau bahagian R&D roti, dia punya matlamat adalah memberikan produk terbaik. Itu dia punya matlamat. Okay, kalau bahagian pembungkusan, memberikan ataupun menyiapkan pembungkusan dalam masa yang singkat. Kalau bahagian kewangan, mungkin dia akan kata dia nak kurangkan contoh expenses belanja. So setiap tu dia akan berbeza matlamat dia. Okay, untuk mencapai matlamat utama, iaitu matlamat utama syarikat adalah memaksimumkan keuntungan. So setiap jabatan tu dia perlu bekerjasama. Okay, kalau kewangan nak reduce dia punya belanja, okay, ataupun syarikat punya belanja, dia kena tanya dulu contoh bahagian pembuatan roti tu, penghilangan roti tu. Okay, maksudnya ada tak kita kata flow ataupun step-step pekerja yang kita boleh buang ataupun memang tak boleh. So macam mana kita nak reduce cost tapi dalam masa yang sama productivity sama. So kewangan kena tanya supaya dia boleh tengok. So kat situ dia akan kurangkan cost dan dia akan kurangkan apa dan dia nak tambah dengan apa. So begitulah sebab semua jabatan ni dia berkait antara satu sama lain. Okay, kalau tidak, kita tak boleh capai matlamat organisasi yang satu, iaitu memaksimumkan keuntungan. Okay, sebab kita bergerak sendiri. Katalah bahagian promosi beria promote pasal roti. Katalah nama roti kita roti KPBKL. Kita promosi beria promote roti KPBKL. Dalam iklan tu kita cakap roti ni memang sedap. Okay, lembut, boleh dimakan di mana saja, boleh dibawa ke mana saja. Okay, tapi bila produk keluar sampai kepada customer, okay, tak sama seperti iklan. Di mana, okay, maksudnya bila diorang makan, roti tu keras. Macam roti keras yang kita kena cicah dengan air waktu petang dengan kopi tu. Dia bukan roti lembut macam roti gardenia. Okay, makan di mana sahaja katalah. Dalam suhu yang sejuk, dia dah tak boleh makan. Contoh. So tak sama dengan iklan. So bila promosi buat beria, jabatan lain tidak memainkan peranan, sama je. So maksudnya produk tu still tak boleh dijual. Okay, produk roti tu masih tak boleh dijual. Sebab apa? Okay, pelanggan akan rasa ditipu kerana iklan dibuat lain daripada apa yang produk tu. So kita tak nak lah benda tu berlaku dalam syarikat. That's why kita kata perlu ada hubungan komunikasi antara satu jabatan dengan jabatan yang lain. Okay, that's why kita kata fungsi yang keempat ni, iaitu penyelarasan, adalah fungsi yang penting. Okay, sebab kita nak wujudkan kerjasama. So bila kerjasama tu ada, baru kita boleh capai matlamat organisasi, iaitu memaksimumkan keuntungan. Okay, last sekali adalah pengawalan. Fungsi pengawalan. Okay, pengawalan ke atas perjalanan aktiviti organisasi penting. Okay, sebab kita tak nak dia terpesong ataupun lari daripada dasar ataupun perancangan yang telah dibuat daripada awal tadi. Okay, fungsi pengawalan ni dia melibatkan penilaian pencapaian bahagian-bahagian organisasi secara menyeluruh. Okay, kita mesti ada fungsi kawalan. Kalau tak ada, dia macam kita biarkan, so mungkin kita sebenarnya tak dapat capai pematlamat organisasi. Okay, saya bagi satu contoh mudah. Okay, sepanjang musim COVID kan, so government dia buat kawalan adalah dengan, okay, dia akan hantar, maksudnya kan,
Kementerian Menteri Pertahanan kita akan hantar tentera, rela ataupun badan-badan berkaitan untuk kawal ataupun check setiap kita kata permis perniagaan yang berjalan sama ada mereka mengikut SOP atau tidak. So kalau diorang tak ikut SOP yang telah ditetapkan, so kita akan saman. Itu maksudnya pengawalan. So bila berlaku proses pengawalan tu, kalau lihat sekarang, kebanyakan premis di Malaysia, diorang try untuk ikut standard operating procedure ataupun SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia. Yang pertama, sebab dia takut untuk kena saman. Sebab dia tahu bahawa pengawalan tu berlaku hari-hari. Kalau kita lihat Menteri Pertahanan kita hari-hari akan bagi tahu berapa orang yang didenda, berapa orang yang ditangkap kerana melakukan kesalahan dan sebagainya. Itu adalah fungsi pengawalan lah, ataupun konsep pengawalan dalam bentuk yang mudah. Yang saya rasa semua boleh tangkap dan boleh faham sebab kita berlaku dan kita tengok sendiri. Ini adalah berkaitan dengan fungsi-fungsi pengurusan. Ini yang ketiga adalah yang diperkenalkan oleh Henry Fayol adalah prinsip pengurusan. Ada banyak prinsip yang diperkenalkan oleh Henry Fayol. Ada 14 prinsip keseluruhannya. Yang pertama, pembahagian kerja. Di mana pembahagian kerja ni dapat meningkatkan produktiviti pekerja, di mana bila kerja melakukan tugas yang khusus, beliau akan lebih, maksudnya pekerja tu akan lebih kita kata efisien lah dan efektif. Dan ayat kat sini, bila pekerja dibahagi mengikut bidang kepakaran, secara automatik pengeluaran ataupun produktiviti akan meningkat. Dan kita kata efektif dan efisien pekerja pun akan meningkat sebab hari-hari dilaksanakan kerja yang sama. Sebab tu kalau kat kilang awak tengok, diorang memang letak orang based on section. Dia tak letak satu orang tu buat semua benda. Kalau awak tutup botol, katalah kita buat air Coca-Cola yang sebotol, yang 1.5 liter tu. So akan ada dia punya unit division yang pertama dalam manufacturing tu, dia akan letak botol dekat rail, pusing. Kemudian rail kedua akan letak air, salurkan air ke dalam botol Coca-Cola tersebut. Kemudian akan berjalan rail tu ke yang ketiga. So bahagian yang ketiga akan letak tutup. Bahagian yang keempat, dia akan letak stiker yang sekeliling dekat Coke 1.5 liter. Bahagian yang kelima, dia akan ambil Coke tersebut dan letak di dalam kotak. Itu adalah bahagian-bahagian ni. Itu maksud pembahagian kerja. So kalau hari-hari individu satu dia buat pada bahagian yang pertama, selama 3 bulan, maksudnya bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh, so dia akan jadi lebih excel. Dia akan jadi lebih pandai. Dia tahu bagaimana nak meningkatkan diri dia, bagaimana dia nak mempercepatkan diri dia dalam melakukan sesuatu kerja. Teori ni sebenarnya dah diperkenalkan oleh Frederick Winslow Taylor. Iaitu kita kata mengenai pengkhususan kerja. So samalah konsep yang diperkenalkan oleh Taylor dan juga konsep yang dikenalkan oleh Henry Fayol. Cuma dia punya nama je beza, pembahagian kerja dan juga pengkhususan kerja. Dan yang kedua adalah authority. Sebenarnya teori authority, prinsip-prinsip pengurusan ni pun dah banyak diperkenalkan. So ada juga konsep authority sebelum ini, yang diperkenalkan oleh Max Weber dalam teori birokrasinya dan kemudian diperkenalkan oleh Henry Fayol. Authority ni sama je macam authority Max Weber, iaitu hak dan kuasa untuk memberikan arahan supaya orang lain menurut arahan tersebut. Dan yang ketiga adalah disiplin. Disiplin ni pun ada di dalam teori-teori yang terdahulu. So nanti para pelajar boleh tengoklah. Asas disiplin ialah menurut arahan dan prosedur serta menghormati persetujuan yang telah dibuat di antara organisasi dan kaki tangannya. Kalau kita lihat sebelum ni kan, kita ada peraturan dalam dalam teori yang diperkenalkan oleh Max Weber. Samalah macam disiplin. So, bila ada peraturan, orang akan melaksanakan disiplin itu sendiri.
Okey, kemudian Fayol juga memperkenalkan konsep ataupun prinsip satu perintah. Satu perintah di sini adalah bahawa seorang pekerja yang bekerja di bawah satu kumpulan mesti menerima arahan daripada seorang ketua sahaja. Bukan sekadar seorang ketua sahaja, malahan pengurus perlu memastikan pekerja menggunakan satu pelan sahaja dalam menjayakan matlamat organisasi. Okay, ini dapat mengelakkan daripada berlakunya kekeliruan dan konflik di dalam penerimaan dan pemberian arahan. Okay, boleh tengok dalam page 27 dan 28. Okay, di mana dekat sini sebenarnya Fayol nak cakap dalam sesebuah organisasi, pekerja tu perlu menerima arahan daripada seorang ketua sahaja. Sebab apa? Kalau ketua tu kalau pekerja tu menerima arahan dari jika pekerja itu menerima perintah daripada dua bos ataupun dua penyedia, so dia akan kelirulah sebenarnya perintah yang mana dia perlu ikut. Okey, yang seterusnya adalah satu arahan. Sebenarnya satu arahan ni lebih kurang dengan satu perintah. Satu arahan ni adalah pekerja perlu mempunyai seorang ketua, pengurus, pengawal selia sahaja dalam mencapai matlamat organisasi. Konsep ni sama dengan satu perintah. Okey, kita kena ada satu sahaja ketua, dan ketua tu lah yang akan memberikan perintah kepada ataupun arahan kepada pekerja. Okey, seterusnya adalah kepentingan organisasi. Okey, dalam sebuah syarikat, ataupun prinsip pengurusan ini mengutamakan kepentingan organisasi lebih daripada kepentingan peribadi ataupun individu. Okey, di mana dalam sebuah organisasi tu kita bukan nak capai seorang punya matlamat. Kita nak capai organisasi punya matlamat. Organisasi punya matlamat tu bermaksud semua jabatan memang niatnya nak capai organisasi punya matlamat. Bukan matlamat mana-mana individu tertentu. Okey. Seterusnya adalah pembayaran upah. Okey. Pekerja mestilah dibayar dengan bayaran yang sewajarnya. Kat sini setimpal lah maksudnya. Okey, kerjasama, sokongan dan ketaatan dapat diperolehi daripada pekerja yang diberi bayaran sewajarnya dengan perkhidmatan mereka. So kat sini sebenarnya konsep yang diperkenalkan oleh Fayol ni sama macam adil. So dia beranggapan bahawa bila pekerja tu diberikan upah yang sewajarnya, maksudnya sejajar dengan usaha ataupun kerja mereka, so sebenarnya kita kata kat sini pekerja tu akan lebih produktif lah dalam melaksanakan kerja. Okey. Seterusnya adalah pemusatan. Okey. Pemusatan di sini adalah walaupun pengurus bertanggungjawab sepenuhnya ke atas organisasi, kaki tangan bawahan hendaklah juga diberi kuasa yang cukup untuk menjalankan tugas dengan efektif. So kita faham kat sini, memang kita ada satu ketua. Okey, satu ketua, satu pengurus sahaja. Okey, satu pengawal selia ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil supervisor. Tapi perlu diingat, okey, nak tak nak, okey, kaki tangan bawahan juga perlu diberikan kuasa. So kalau mereka tak cakap masalah, pengurus ataupun penyedia tak boleh tahu masalah, so macam mana nak cari solusi kepada masalah. So diorang kena ada, kita kata, ruang ataupun diberikan kuasa untuk mencapai matlamat organisasi. Supaya bila kita tahu kekangan, kita tahu cabaran, kita tahu isu, so pengurusan pertengahan dan pengurusan atasan boleh cari kaedah ataupun solusi. Okey. Kemudian kita ada rantai pemerintahan ataupun sama dengan jangkauan kawalan dalam bab 1. Okey, rantai pemerintahan ini menunjukkan hierarki authority. Okey, hierarki kedudukan pun disebut dalam bab 1. Okey, dan hierarki kedudukan pun disebut dalam teori Max Weber. So boleh tengoklah, sebenarnya teori yang diperkenalkan Henry Fayol ni adalah gabungan daripada teori-teori sarjana-sarjana yang dah ada. Cuma dijadikan dalam satu teori. Okey? Okey. Seterusnya adalah susunan. Okey, Fayol menggunakan prinsip susunan material dan sumber manusia, yang mana material dan manusia itu hendaklah diletakkan di tempat yang betul mengikut masa dan tempat.
So maksudnya dekat sini kita kena susun kita punya sumber tu. Sumber tu bermaksud raw material, bahan mentah dan juga manusia kita dekat tempat yang betul. Contoh macam kita buat botol air tadi yang kita cerita pasal botol air Coke tu kan. Katalah bahagian mana yang memerlukan paling ramai orang. Katalah kita ada lebih kurang 10 orang pekerja. Yang pertama tadi dia akan letak botol, betul, bahagian pertama. Bahagian kedua dia akan salurkan air ke botol, betul. Bahagian ketiga dia akan tutup botol. Bahagian keempat dia akan letak stiker di botol. Bahagian kelima dia akan letak botol tu ke dalam kotak dan kemudian letak di bahagian logistik ataupun simpanan. Kita ada 10 orang, kita ada 5 unit. So patutnya kalau kita bahagi setiap unit akan dapat 2. Tapi kita tengok balik bahagian mana yang memerlukan lebih sumber manusia. Kat sini kita boleh lihat. Katalah bahagian yang memerlukan paling banyak adalah bahagian yang penyusunan kotak, yang unit kelima. So mungkin ada pekerja di bahagian lain yang boleh diambil dan kemudian dihantar kepada bahagian unit kelima. Boleh faham? Sebab apa? Contoh individu yang letak tutup botol tu sebenarnya dia dibantu oleh mesin. Cuma dia nak check sahaja QC sama ada botol tu ditutup ketat atau tidak. So kat situ kita boleh bagi dekat bahagian yang angkat botol, letak dalam kotak dan hantar ke logistik. Itu antaranya lah. That's why kita kata perlu ada susunan, penyusunan. Supaya kita punya sumber tu dapat digunakan dengan betul. Kemudian seterusnya adalah keseimbangan. Pekerja hendaklah diberi layanan dan keadilan yang seimbang untuk melahirkan ketaatan mereka kepada organisasi. Balance tu perlu. Sebab tu kalau dalam kata kajian barat, diorang memang buat balance life and work. Sebenarnya nak tengok. Sebab memang konsep balance tu perlu adalah dalam hidup individu. So kalau balance tu ada, so barulah individu tu akan lebih kita kata produktif untuk mencapai matlamat organisasi. Kalau tidak, memang dia akan demotivated lah. Seterusnya adalah kestabilan personal. Organisasi yang berjaya sebenarnya mempunyai kumpulan pengurus yang stabil lah, mempunyai kumpulan pengurus yang bagus, yang terbaik. Pihak pengurusan atasan hendaklah mengimplementasi amalan yang menggalakkan penglibatan kaki tangan kepada organisasi. Kestabilan personal ni sama macam kestabilan politik lah. So bila kata-kata bahagian PT ataupun pengurusan tertinggi itu stabil, maksudnya diorang faham apa tugas dan tanggungjawab mereka. Dekat situ kita kata kat sini adalah so semua orang dalam organisasi tu akan faham apa tugas mereka. Dia macam nak tak nak pemerintah tu kena jadi yang terbaik sebelum orang bawahnya jadi yang terbaik. Sebab orang sekarang ni dia tengok apa yang orang atas buat. Itu adalah kestabilan personal. Seterusnya adalah inisiatif. Kaki tangan hendaklah diberikan kebebasan untuk memajukan dan mengimplementasikan rancangan. So bila kita ada masalah, kita buka je, open kepada semua kaki tangan. Mungkin kaki tangan ada idea bagaimana nak selesaikan masalah tersebut. So bila kita buka tu kita tengoklah sama ada memang boleh diguna pakai ataupun tidak. Tak salah sebab kaedah ni adalah kaedah yang baik kerana diorang iaitu pekerja akan rasa bahawa diorang get involved. Maksudnya turut serta dalam mencari solusi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh organisasi ataupun masalah yang dihadapi oleh syarikat itu sendiri. So itu adalah satu perkara yang baguslah. Maksudnya kita beri peluang, kita beri inisiatif kepada mereka jika mereka ada idea ataupun buah fikiran. So why not kongsi untuk menyelesaikan masalah syarikat dan dalam masa yang sama memang kita nak capai matlamat organisasi itu sendiri. Last sekali adalah kerjasama, esprit de corps. Kan apa yang penting kerjasama? Itulah
Memang key point last ni adalah kerjasama. Maksudnya kalau kita nak pekerja kita dan pengurus kita dapat mencapai matlamat organisasi, perlu ada perpaduan keteguhan dalam sesebuah organisasi tu. So kerjasama di antara satu jabatan dengan jabatan yang lain tu perlu ada. Tak bolehlah kita kata, oh aku dah buat kerja kat jabatan aku, so let go je. Jabatan kau adalah jabatan kau punya masalah, bukan jabatan aku punya masalah. So benda tu tak boleh berlaku lah. Okay? Sebab apa? Nampak kat situ tiada kerja sama. So penerangan mengenai prinsip-prinsip pengurusan, para pelajar boleh buka muka surat 27 dan 28. Okay, penerangan mengenai prinsip pengurusan. Okay, para pelajar boleh buka muka surat 27 dan 28. Saya harap nota yang ada di dalam manual ini dapat membantu para pelajar untuk memahami prinsip pengurusan. Okey, so kita masuk kepada fasa yang terakhir, iaitu pendekatan tingkah laku dan hubungan manusia. So kalau para pelajar boleh ingat lagi, okey, pendekatan ni lebih kepada kita kata memotivasikan pekerja untuk meningkatkan produktiviti syarikat. So itulah, so dalam ni kita akan belajar mengenai sarjana dan teori yang diperkenalkan oleh mereka. Okay, saya buat dalam satu slide je supaya senang. Tadi dah mendebel banyak-banyak kan, so saya harap kali ni lebih kepada pembacaan lah. Okay, ada pada muka surat 22. Okay, sebenarnya kita kata pendekatan tingkah laku dan hubungan manusia ni adalah di mana pengurus tu bertingkah laku untuk mendorong dan memotivasikan pekerja. Okay, bagi mereka bekerja dengan lebih cekap dalam mencapai objektif yang telah ditetapkan oleh syarikat. Yang itu ada pada paragraf pertama pada muka surat 22. Okay, paragraf pertama ataupun perenggan pertama pada muka surat 22. Okay, so antara sarjana ataupun tokoh yang berada pada evolusi ataupun fasa ketiga adalah Mary Parker Follett, Hugo Munsterberg dan Alton Mayo. Okey, Mary Parker Follett ni dia lebih kepada kita kata penekanan bagaimana pengurus patut melayan pekerja mereka. Okey, penekanan ini dibuat oleh Mary Parker Follett kerana dia percaya bahawa teori Frederick Winslow Taylor tu sama sekali kita kata mengabaikan penekanan ini. So patutnya kita kata dekat sini, so setiap pengurus tu kena tahulah cara melayan pekerja dengan baik. That's why dikeluarkan satu konsep, Mary cadangkan, authority should go with knowledge, whether it is up the line or down. Okay, yang bermaksud jika pekerja dan pengurus mengetahui ataupun mempunyai pengetahuan yang lengkap mengenai apa yang harus dilakukan, maka pekerja boleh mengawal kerja-kerja tersebut tanpa bantuan pengurus. Maksudnya tak kisahlah pengurus ke pekerja, dua-dua perlu ada pengetahuan. Okay, sebab apa? Kalau diorang tak faham tugas dan tanggungjawab mereka, so diorang memang tak boleh nak buat kerja dengan baik. Okey, boleh tengoklah antara sumbangan lain beliau pada muka surat 22 okey, adalah teori pengurusan dan tingkah laku dan hubungan manusia. Juga beliau mencadangkan supaya setiap pengurus atau ketua jabatan berhubung secara terus di antara mereka untuk mempercepatkan proses membuat keputusan. Okey, di mana di sini dicadangkan kita perlu rapat. Okay, jika ada satu jabatan yang mempunyai masalah, so boleh minta buah pendapat ataupun buah fikiran daripada ketua jabatan di bahagian lain. Okay, tokoh yang kedua adalah Hugo Munsterberg. Okay, pada muka surat yang sama juga, iaitu muka surat 22. So, para pelajar boleh tengok dekat sini. Okay, Hugo Munsterberg ni adalah sebenarnya merupakan German American Psychology. So dia adalah kita kata psikologi lah, orang yang memang kita kata patutlah berada pada fasa ni, pendekatan tingkah laku dan hubungan manusia. Okay, beliau dilahirkan pada 1 Jun 1863. Okay, dan boleh baca yang the rest.
beliau menekankan penggunaan psikologi kepada industri dan pengurusan. Beliau turut mengaitkan konsep pengurusan saintifik dengan tingkah laku manusia dan juga kepentingan di antara pengurus dan pekerja. So dia nampak dekat sini perlu ada satu kita kata elemen psikologi supaya benda tu mudah dan orang dalam organisasi dapat mencapai matlamat organisasi tu jika ada penggunaan psikologi. Antara sumbangan beliau, sumbangan dia boleh lihat pada page 23, muka surat 23. Bagi Hugo Mastenberg, pemilihan kaki tangan, motivasi dan juga prestasi penilaian. Kaki tangan perlu dipilih berdasarkan kepada personality, kebolehan, pengetahuan dan kelayakan. Dan motivasi, rangsangan, motivasi tu kita panggil rangsangan. Kick, kita kena kick supaya orang tu bermotivasi untuk melakukan sesuatu. Maksudnya rangsangan bagi pekerja melakukan sesuatu perkara. That's why antara contoh motivasi adalah pemberian insentif. Itu gaji, ganjaran dan apa-apa bentuk lah. Sama ada boleh bagi sijil ke, boleh bagi penghargaan, barangan dan sebagainya. Tapi sebenarnya orang kaitkan dengan bonus lah. Kemudian kita ada penilaian prestasi. Penilaian prestasi dianggap penting dalam teori Hugo Mastenberg kerana beliau menganggap bahawa prestasi atau KPI pekerja perlu diukur agar pekerja dapat mengetahui tahap atau prestasi kerja semasa agar mereka dapat memperbaiki prestasi mereka dari semasa ke semasa. Dan ia merupakan sebahagian dari cara bagi organisasi untuk memotivasikan pekerja. Dekat sini, Hugo Mastenberg yakin bahawa penilaian prestasi ini perlu dilakukan kerap. Sebab apa? Macam kalau kita tengok, korang belajar pun ada penilaian prestasi. That's why korang ada quiz, korang ada ujian, korang ada pembentangan, korang ada tugasan. Dekat sini korang boleh tengok lah korang punya kita kata level ataupun kita kata tahap masing-masing. Kalau quiz kita dapat 2 contoh. So kita tahu kita kena tingkatkan prestasi kita. So bila ujian kita dapat 18. So kita kena maintainkan prestasi kita. So begitulah. So that's why KPI ni amat penting lah. Dan kadang-kadang benda tu boleh memotivasikan orang untuk buat lebih baik lagi. Kita kata sarjana yang seterusnya adalah Elton Mayo. Beliau membuat kajian hadron. Di mana kajian ini dikendalikan oleh Elton Mayo, Fritz Joos, Rohilsberger dan rakan-rakannya daripada Universiti Harvard. Sebenarnya kalau kita lihat dekat sini, konsep yang diperkenalkan oleh Mary pada muka surat 23 juga tidak begitu mendapat sambutan daripada penyelidik dan pengurus kerana pengurus lebih berminat kepada idea Taylor dan Gilbert. Of course dia orang tak nak sebab motivasi ni perlu kita kata costing lah kalau kita nak motivasikan orang. Bukan simply boleh buat kan. Kita kena ambil psikologi dan sebagainya. Untuk meningkatkan kecekapan, mereka telah melaksanakan beberapa kajian dan salah satu kajian yang paling penting oleh Elton Mayo dikenali sebagai kajian hadron. So sebenarnya Mary just bercakap, tapi Elton Mayo ni dia buat kajian supaya nak tengok adakah motivasi ni dapat improve tak produktiviti pekerja. Pelajar, itu saja kita punya pembelajaran pada hari ini. So kita akan sambung pada kuliah yang seterusnya. Masih di dalam bab yang kedua, iaitu mengenai evolusi teori pengurusan Islam. Di mana kita akan belajar dalam 5 zaman lah. Daripada zaman Rasulullah SAW kepada zaman moden. So saya harap apa yang saya sampaikan hari ini dapatlah sedikit para pelajar garap ataupun amalkan dalam pembelajaran. Kalau tak faham macam biasa boleh komen dekat Google Classroom. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.